Sedikit pun ku tak merasa ragu, matahari bersinar sepanjang waktu. Sumber tenaga yang tak pernah jemu, memberi cahaya dan haba yang baru. Tenaga surya boleh diperbaharui, takkan habis, sentiasa dinikmati. Sepanjang tahun ia bersinar ceria, sumber lestari untuk semua manusia. Tenaga surya memang pilihan hati. Tumbuhan perlukan cahaya untuk fotosintesis. Haiwan bergantung pada haba untuk hidup. Manusia menikmati siang dan malam yang tertib. Panel surya di atas bumbung rumah, jana elektrik menjimatkan tenaga. Di ladang pertanian membantu inovasi, meningkatkan hasil, menyokong ekonomi. Tanpa matahari, bumi menjadi gelap. Suhu menurun, kehidupan terhenti sejenak. Tumbuhan mati, tiada makanan tersedia. Kehidupan terancam, dunia kehilangan cahaya. Tenaga surya memang pilihan hati. Tumbuhan perlukan cahaya untuk fotosintesis. Haiwan bergantung pada haba untuk hidup. Manusia menikmati siang dan malam yang tertib. Tenaga surya memang pilihan hati. Tumbuhan perlukan cahaya untuk fotosintesis. Haiwan bergantung pada haba untuk hidup. Manusia menikmati siang dan malam yang tertib. Tenaga surya, happy, happy. Tenaga surya, happy, happy. Tenaga surya, happy, happy. Bumi tersenyum, kita pun happy. Okey, cikgu ingin memaklumkan kepada murid semua bahawa minggu depan kita akan melakukan aktiviti lawatan sambil belajar. Tajuk pembelajaran hari ini adalah tenaga matahari. Cikgu ingin kamu faham dahulu tentang tenaga matahari sebelum kita pergi ke tempat lawatan di minggu hadapan. Siapa dekat sini yang suka cahaya matahari? Saya tak suka matahari lah, cikgu. Matahari buat saya rasa panas. Kenapa Afiq tidak suka matahari? Sumber tenaga matahari merupakan tenaga utama bagi bumi. Ia juga merujuk kepada tenaga yang diperoleh daripada cahaya dan haba yang dipancarkan oleh matahari. Wah, panasnya cuaca pada hari ini. Cikgu, bolehkah saya bertanya, apakah sifat-sifat tenaga matahari? Tenaga matahari ialah sumber yang tidak akan habis dan merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tenaga matahari boleh dirasai dari segi cahaya dan haba. Cahaya untuk kita lihat dan haba untuk cuaca. Afiq, tahukah kamu bahawa cahaya matahari membantu proses fotosintesis yang membantu tubuhan menghasilkan makanan? Oh, begitu. Terima kasih. Sekarang saya sudah faham. Ada soalan yang kamu kurang faham sebelum cikgu meneruskan pembelajaran seterusnya? Tahukah kamu tenaga matahari sangat berguna untuk tumbuhan, haiwan dan manusia? Di bumi ini terdapat banyak makhluk yang memerlukan cahaya matahari termasuk kita manusia. Memerlukan vitamin D untuk pendedahan kepada cahaya matahari dan juga dapat kesejahteraan mental. Bagaimana pula dengan tumbuhan dan haiwan, cikgu? Tumbuhan memerlukan sumber tenaga cahaya matahari ini untuk fotosintesis serta pertumbuhan dan perkembangan. Manakala haiwan pula untuk mengekalkan suhu badan. Ada soalan yang kamu kurang faham sebelum cikgu meneruskan pembelajaran seterusnya?
Mari kita lihat tayangan video tentang kepentingan sumber tenaga matahari. Cikgu nak kamu semua fokus dan faham tentang kepentingan sumber tenaga matahari. Kepentingan sumber tenaga matahari. Matahari adalah sumber tenaga yang tidak habis. Ia akan terus memberikan tenaga tanpa henti sepanjang tahun. Tenaga solar adalah mesra alam, tidak ada pencemaran udara atau gas rumah hijau. Walaupun pemasangan awal mungkin memerlukan pelaburan, tenaga solar dapat mengurangkan kos elektrik untuk jangka masa panjang. Tenaga matahari adalah sumber yang boleh diperbaharui. Ia terus ada selama berjuta-juta tahun. Industri tenaga solar mencipta peluang pekerjaan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Tenaga matahari bukan sahaja untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih bersih dan lebih baik. Murid-murid hari ini kita akan melakukan lawatan sambil belajar. Lawatan kita tentang sumber tenaga matahari. Harap murid-murid dapat memperolehi pengalaman baru dan ilmu pengetahuan tentang penggunaan matahari. Yeay, tak sabarnya kami cikgu. Inilah tempat yang menggunakan sumber tenaga matahari dalam teknologi moden. Wah, hebatnya. Bangunan sekolah ini ada solar. Ini kawasan parking yang menggunakan tenaga solar tau. Wah, sangat moden betul. Rumah ini ada pasang solar lah. Mesti jimat kan? Ini pula adalah kawasan ladang dan kebun. Dapat cikgu. Okey, jom kita pulang. Cikgu, boleh saya bertanya? Boleh. Apakah kesan kepada kehidupan di bumi sekiranya matahari tidak lagi mengeluarkan tenaganya? Cikgu akan terangkan 5 kesan kepada kehidupan sekiranya matahari tidak lagi mengeluarkan tenaganya. Yang pertama, kegelapan menyeluruh. Tanpa cahaya matahari, bumi akan menjadi gelap sepenuhnya dalam beberapa minit. Yang kedua, suhu akan menurun secara drastik. Suhu bumi akan jatuh mendadak dan menjadi berkuah, menyebabkan makhluk hidup tidak dapat bertahan. Ketiga, kitaran fotosintesis akan terhenti. Tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis, lalu akan menyebabkan kepupusan sumber makanan. Seterusnya, kehidupan akan terancam. Apabila rantai makanan terganggu, hidupan laut dan darat akan mati secara berperingkat. Dan yang terakhir, kitaran air akan terganggu. Tanpa tenaga matahari, proses penyejatan air tidak akan berlaku. Lalu awan juga tidak terbentuk dan hujan tidak akan berlaku. Murid-murid, itu sahajalah aktiviti dan pembelajaran kita untuk hari ini. Diharap murid-murid dapat memahami kesemua info penting tentang sumber tenaga matahari. Dan selamat pulang semua. Terima kasih cikgu. Kami sangat seronok dengan aktiviti dan pembelajaran kita pada hari ini.